Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pagi ini. Pagi ini kita akan tengok tentang arus dan beza keupayaan. Okay, tentang arus dan beza keupayaan. Jadi kalau untuk peringkat awak, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan sebagai medan elektrik. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, kita letak satu bahan yang bercas. Yang hijau ni adalah satu bahan yang bercas positif. Di mana apabila yang kawasan kuning ini adalah sempadan dia, di mana kalau yang cikgu lorek ni, yang cikgu lorek ni, kawasan ini dikenali sebagai medan elektrik. Di mana kalau kita letak satu bahan yang bercas, contohnya yang biru ni bercas negatif. Jadi bahan yang bercas negatif ini akan mengalami daya elektrik. Daya elektrik ni sama ada dia akan mengalami daya tolakan ataupun tarikan. Okey, bergantung kepada dua punya jenis sama ada positif ataupun negatif. Jadi kalau awak tengok kat sini, negatif ini dengan positif dia akan tertarik ataupun dia mengalami daya elektrik. Okey, awak tengok yang di luar ni. Walaupun objek ini ataupun bahan yang bercas ini dia adalah bercas positif, tetapi dia tidak mengalami daya elektrik. Kerana apa? Kerana dia tidak berada dalam kawasan ataupun medan elektrik. Jadi dia tidak mengalami daya elektrik, iaitu walaupun dia bahan tu adalah bercas positif, tapi dia tidak mengalami daya tolakan. Itulah maksud medan elektrik. Maksudnya medan elektrik ni kalau kita letak satu bahan bercas, dia akan mengalami daya elektrik itu sama ada daya tolakan ataupun daya tarikan. Okey. Jadi hari ini macam mana kita nak melukis medan elektrik? Awak tengok kat. Jadi nak melukis medan elektrik, pertama dia bergantung kepada jenis cas itu. Kalau dia cas positif, okey, jadi yang anak panah ni, ini merupakan semua adalah merupakan medan elektrik. Ini adalah merupakan cara melukis medan elektrik. Medan elektrik yang cikgu lorek ni, yang biru tu, itu adalah medan elektrik. Kalau positif, arahnya adalah arah keluar. Okey. Tapi kalau arah bahan tu adalah bercas negatif, corak dia sama, tapi yang membezakan dia adalah arah dia. Jadi kalau untuk yang bercas negatif, arah medan elektrik adalah berarah masuk ke dalam. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, ini macam mana kita nak lukis medan elektrik. Kat sini kita ada dua benda, dua cas. Okey, satu bentuk adalah cas positif, satu adalah cas negatif. Okey, di mana kalau awak perhatikan kat sini, bentuknya adalah bentuk titik, dot. Kita dot kat situ. Okey, dot. Jadi, macam mana kita nak buat dot? Macam mana kita nak lukis medan elektrik? Yang pertama, dia mesti keluar, sebab positif ni, dia mesti keluar daripada positif masuk kepada negatif. Itu. Sekarang ni kita nak lukis medan elektrik. Okey, kemudian ke atas satu, masuk, keluar positif, ini satu. Yang cikgu lukis ni medan elektrik kan. Kemudian yang ni positif keluar, positif keluar. Okey. Kemudian kalau awak nak lukis juga boleh. Jadi ini adalah keluar, yang ini adalah masuk. Tak payahlah. Okey, cukup. Itu adalah medan elektrik. Okey. Kes yang kedua. Kes kedua ini kalau awak perhatikan, yang positif ni dalam bentuk dot, titik. Tapi yang negatif tu dalam bentuk plate. Jadi sama jugalah. Positif dia akan keluar masuk kepada negatif. Jadi sama juga. Jadi ini itu positif keluar pada negatif. Macam tu. Okey. Tapi dekat sini pun ada lagi keluar lah. Ingat positif ini dia mesti keluar. Arah dia mesti keluar. Okey. Sekarang ni cikgu nak awak lukis. Itulah dia cara melukis medan elektrik. Yang penting, kalau zarah itu pecah positif, dia arah dia mesti keluar. Kalau negatif, dia akan masuk. Boleh? Okey. Sekarang ni, yang ni pula, apa beza dia? Kedua-duanya dalam bentuk plate.
Satu positif, satu negatif. Macam mana nak lukis? Sama jugalah, kita lukis pada arah garis lurus. Okay, awak lukis garis lurus, tapi pastikan lukis arah lurus macam tu. Lurus macam cikgu. Macam tu. Dah lukis lah. Okay, kemudian arah dia macam mana? Arahnya mesti keluar daripada positif menuju masuk ke negatif. Macam tu. Itu kalau kedua-dua je bentuk adalah plate lurus. Okey. Boleh? Kita tengok yang berikutnya. Kalau dia dia macam ni. Kedua-dua charge itu bentuknya adalah dot, titik, tapi dua-duanya adalah arah negatif. Jadi macam mana kita nak lukis? Awak tahu kalau charge sama, dia akan mengalami daya tolakan. Jadi daya tolakan sama jugalah. Macam ni arah masuk. Macam ni arah masuk. Arah masuk. Ini pun arah masuk. Kemudian ini pun arah masuk. Dia mesti arah masuk. Okey, ini pun arah masuk. Macam itulah lebih kurang. Okey. Dia mesti arah masuk. Okey. Ingat negatif dia arah masuk. Masuk ke bahan yang bercas itu. Okey, boleh Kemudian sekarang ni kes berikutnya ialah satu bercas plate dia positif, satu negatif. Sama jugalah, yang positif ni dia mesti menuju masuk pada negatif macam tu. Dia macam tu. Okay. Dia macam tu. Dia mesti menuju masuk ke negatif. Okey. Ini boleh ke awak buat macam tu. Itulah dia. Okey, bagaimana kalau satu plate positif, satu negatif dalam bentuk dot. Yang penting arah dia mesti positif keluar masuk ke arah negatif. Okey. Sama juga kes berikutnya. Kes berikutnya ialah macam mana? Kalaulah kedua-duanya ini adalah bercas positif. Jadi macam mana bentuk dia? Sama juga macam tadi, cuma arahnya adalah arah keduanya arah keluar. Macam itu. Arah keluar. Okey, arah keluar macam itu. Okey, arah keluar. Kemudian arah keluar macam itu. Okey, ini adalah bentuk medan elektrik. Kita nak melukis bentuk medan elektrik. Okey, boleh? Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, boleh tak ni? Boleh follow cikgu tak? Okey, boleh faham itu medan elektrik. Jadi medan elektrik ni daya dia sama ada daya tolakan ataupun daya tarikan. Okey. Kita tengok kes berikutnya. Kekuatan medan elektrik. Okey. Apakah kalau awak tengok kat sini, ini adalah satu bahan yang bercas, positif. Kemudian kita letak satu daya positif dekat sini, apa akan jadi? Dia akan mengalami daya tolakan. Sebab apa daya tolakan? Positif dengan positif sama cas. Bila sama cas, Q itu akan mengalami daya tolakan keluar. Tolakan. Okey. Tapi sebab dia sama ada positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Sama cas. Okey, kalau awak tengok kat sini, sini cas negatif, sini cas positif. Jadi negatif dengan positif dia akan mengalami daya tarikan. Ini jadi negatif tu akan tarik benda tu. Jadi kalau awak tengok, okey, ini formula apa? Ini adalah E ini adalah kekuatan medan elektrik, F ini adalah force, Q ini adalah kuantiti charge. Okey. C ini adalah simbol untuk unit charge. Charge adalah unitnya adalah coulomb. C-U-O-L-O-M-B, coulomb. Okey. Dia adalah unitnya adalah coulomb. Kalau awak tengok, kalau force unitnya adalah newton. Jadi kat sini macam mana nak sebut? Newton per coulomb. Okey. Okey. Awak tengok kat sini. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini medan elektrik di antara dua plate selari yang bertentangan cas.
Okey, kalau awak perhatikan kat sini, okey, sebabkan dia sini kita sambung kepada terminal positif. Bila sambung ke terminal positif, jadi kat sini dia akan jadi charge positif lah. Dekat sini kita sambung kepada terminal negatif, jadi kat sini akan jadi negatif. Jadi kalau awak tengok, yang biru ni apa? Yang biru ni merupakan apa? Biru merupakan medan apa? Medan elektrik. Medan elektrik. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau untuk kekuatan medan elektrik, V ni adalah beza keupayaan. Okey, kemudian D tu adalah jarak antara plate tu. Nanti kita tengok soalan, kita akan faham. Okey. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Satu objek bercas positif bergerak ke kanan apabila diletakkan di antara dua plate selari yang disambung bekalan kuasa. Kekuatan medan elektrik ialah 50,000 volt per meter. Apakah cas plate P dan plate Q? Okey, macam mana kita nak buat? Okey. Satu objek bercas positif bergerak ke kanan. Nampak? Dia kata dia bergerak ke kanan. Jadi ini cas positif. Bila bergerak ke kanan, maksud kat sini dia akan mengalami daya. Jadi dia akan tertarik kepada mana? Dia mesti tertarik kepada cas negatif kat sini. Sebab positif dengan negatif dia akan mengalami daya tarikan. Jadi kalau sini negatif, jadi kat sini negatif, kemudian dekat sini akan jadi positif. Jadi P adalah positif. Positif. Q adalah negatif charge. Okey, itulah dia. Sebab positif adalah bahasa Inggeris ya. Jadi cikgu tak boleh positif. Jadi dia tulis positif. Okey, faham Boleh? Boleh tak ni? Sebab dia akan tertarik kepada berlainan cas. Sebab positif akan tarik kepada negatif. Okey, kira jarak antara dua plate. Dia nak kira D. Okey, kat sini adalah V. Ini adalah V. Jadi kalau awak tengok, apa formula yang kena pakai? Formulanya adalah mana? Ni. Ini kekuatan medan elektrik. Ini adalah E. Okey, jadi kat sini adalah E V per D. Jadi kita pakai formula yang ni. Okey, jadi kat sini. Okey, jadi E sama dengan V per dengan D. Okey, boleh. Jadi V berapa? V adalah 50,000. D, sorry. Sekarang kita nak cari D. D sama dengan V per dengan E. Kat situlah. Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi V berapa? V adalah 2,000. E adalah 50,000. Itulah. Jadi awak akan dapat unitnya, dia punya jawapan berapa? Cuba guna kalkulator berapa jawapan? Okey. Berapa jawapan? Dapat tak? 0.04. 0.04. Okey, 0.04. Jadi 0.04 unitnya apa? Sebabkan dia jarak, apa unit SI dia? Unit SI-nya apa? Unit SI-nya adalah meter. Okey, boleh? Itu sahaja. Okey, E sama dengan V per D. Okey. Boleh? Jelas? Okey. Kita tengok yang ini. Okey. Kesan medan elektrik pada bola polistiren bersalut logam. Okey, ini macam bola pingpong. Okey, ini merupakan bola pingpong Ini bola pingpong. Bola pingpong. Bola pingpong ni dia plastik ataupun dia polistiren ataupun polistrina. Okey, dia plastik. Kemudian kita kena balut dengan aluminium foil supaya aluminium foil ni dia satu konduktor. Jadi kita balutkan dia lah, kita balut. Jadi kita balut dengan aluminium foil. Okey, kita balut. Okey, kemudian VLT ni apa? VLT ni adalah voltan lampau tinggi. Maksudnya voltan lampau tinggi ni nilainya berada di antara 3,000 volt sampai 7,000 volt. Itu masuk voltan lampau tinggi.
Kita tak boleh pakai yang biasa 12 volt, 30 volt tak boleh pakai. Kita kena pakai voltan lampau tinggi. 3,000 sampai 7,000. Okey. Ini keadaan biasa neutral. Okey. Pada keadaan pertama, awak tengok Okey. Dalam keadaan pertama, bola tu dia dalam keadaan neutral lah. Sebab apa neutral? Bilangan bola tu pun ada bilangan charge dia, ada kuantiti charge dia. Kuantiti charge pun ada 3, kuantiti positif pun ada 3. Jadi bola tu dalam keadaan neutral. Okey. Kemudian awak guna tangan kawan, awak gunalah tangan awak, awak tolak bola tu. Bila bola tu tertolak ke ke arah ke kanan lah ya. Ataupun dia ke plate negeri pula negatif. Pertama, awak disesarkan. Sesar tu maksudnya awak tolak lah. Okey, charge positif akan dinyahcaskan. Jadi kat sini kalau asalnya positif kat sini. Kan betul tak? Sebab kalau awak tengok kat sini kan ada charge 3 charge positif. Jadi negatif ni akan pergi kat sini. Jadi dia akan jadi neutral. Dia akan jadi neutral. Jadi charge positif akan jadi neutral. Okey. Kemudian kalau awak tengok kat sini, 3 sini dengan ada lagi charge negatif, apa akan jadi? Positif dah hilang sebab negatif jumpa positif neutral. Dia akan mengalami daya apa? Tarikan ke tolakan? Sama, charge negatif dengan negatif. Jadi dia akan mengalami daya tolakan. Jadi bila tolakan, bola ni akan bergerak ke kiri. Sebab negatif dengan negatif dia akan tolak. Okey, boleh? Okey. Kemudian apa akan jadi? Kes berikutnya. Ha, kes berikutnya. Tadi kan ada negatif dengan negatif dengan negatif. Betul tak tadi? Kan dia dah bergerak tadi 3 negatif kat situ. Sebab negatif, negatif, negatif. Jadi negatif dengan positif ni dia berjumpa lah. Bila dia berjumpa, dia akan jadi neutral balik. Hilang lah negatif kat sini. Tetapi dekat sini tadi, positif ni, dekat sini bila negatif tu sudah berjumpa dengan negatif neutral. Tetapi kalau awak tengok positif ni sudah bergerak ke sini. Contohlah bergerak ke sini. Jadi positif dengan positif sama charge. Bila sama charge, dia akan mengalami daya apa? Daya tolakkan. Jadi bola ini akan bergerak ke arah kiri. Jadi benda itu akan berulang lah. Okey, boleh faham? Jadi bola pingpong tu bergerak macam mana? Asalnya tengah macam ni. Jadi tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Jadi bola pingpong tu bergerak macam tu. Boleh? Okey. Itulah dia menunjukkan kewujudan medan elektrik. Okey. Boleh? Jelas tak ni? Nanti awak boleh buat kat rumah ni. Tapi tak boleh buat sebab dia gunakan voltan lampau tinggi. 3,000 sampai 5,000. 7,000. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey. Ini semua kita nak kaji medan elektrik. Betul tak medan elektrik wujud? Okey. Sama juga. Kita ada satu lilin. Kita nyalakan api. Okey. Nyalakan api. Sama juga kita menggunakan bekalan kuasa tinggi. Voltan lampau tinggi. Voltan lampau tinggi ni antara 3,000 sampai 7,000 volt. Okey. Ini keadaan biasa, normal. Okey, apa akan jadi pada nyalaan api ni? Ni, apa akan jadi pada nyalaan api? Okey, kalau awak tengok kat sini. Pertama, okey. Haba dari api lilin ini akan mengionkan molekul udara dan membentuk ion positif dan ion negatif. Masuk kat sini, okey, nyalaan api tu kan panas. Dekat sini ada udara. Dekat sini ada udara. Jadi, apa akan jadi? Udara itu, molekul udara itu akan membentuk ion positif dengan ion negatif. Nampak ni? Ni. Ni asalnya macam ni. Jadi, udara macam itulah. Api, jadi udara, molekul udara tu akan diionkan. Jadi, bila kita sebut ion, dia akan jadi ion positif dengan ion negatif. Dah banyak dah. Apa akan jadi? Jadi, kalau untuk peringkat awak, ialah, contohnya kat sini. Ion negatif ni, mana tadi Oh, tak ada ya. Okey. Ion negatif ni,
akan tertarik kepada mana? Ion negatif ni akan tertarik kepada plate positif. Awak nampak ni. Jadi ini negatif ni, dia akan tertarik kepada positif. Ion negatif ni akan tertarik pada plate yang positif. Kemudian, ion positif ini akan tertarik kepada negatif. Ion positif ni akan tertarik kepada negatif. Jadi, kalau awak tengok kat sini, api sekarang ni terbelah kepada dua. Okey. Satu tertarik kepada negatif, satu tertarik kepada positif. Satu tertarik kepada positif, satu tertarik kepada negatif. Tetapi kalau awak perhatikan kat sini, mengapa nyalaan negatif ini, nyalaan ke positif ini kecil? Mengapa dia kecil kat sini? Okey, mengapa dia punya kat sini besar? Sebab apa? Kenapa nyalaan dia tak sama? Patutnya kalau kita fikir logik, samalah kan? Api ni terbelah macam tu je lah. Sekarang ni, yang ke arah positif tu kecil, ke arah negatif tu besar. Sebab jisim ion positif adalah tinggi. Jisim ion negatif adalah rendah. Ini sekarang konsep inisial. Jadi kalau jisimnya besar, inisialnya besar, jadi dia boleh tolak api tu lebih banyak. Awak belajar konsep inisial kan? Jadi kalau positif ni jisimnya besar, inisialnya besar, jadi dia boleh tolak api lebih banyak daripada arah ke negatif. Jadi inilah mengapa nyalaan ke arah negatif tu lebih besar. Sebab jisim ion positif adalah lebih besar. Dan menyebabkan inisialnya adalah lebih tinggi. Okey, boleh jelas? Jelas tak ni? Jelas. Komen sikit pada ruang chat. Okey, yang komen jelas tu terima kasih. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi jangan lupa awak hantar homework